Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita akan bercakap pasal filem Korea. Okey, filem ni ialah filem tahun 2020 kalau tak silap. Okey, tajuk filem ni ialah Ashfall. Okey, filem ni ialah sebuah filem bencana. Tapi aku rasa selepas aku tonton filem ni, aku dah macam ditipu lah. Macam ni macam tak bencana pun. Tak apa. Okay, kita akan bercakap lanjut pasal filem ni. Tapi okay, sebelum tu, bagi yang nak dengar sampai habis, please, okay, kalau siapa yang belum subscribe Suka Filem dekat Facebook, okay, pergi dekat Facebook dan like page Suka Filem. Kalau siapa yang belum follow TikTok Suka Filem, pergilah follow dekat sana. Dan kalau siapa yang belum subscribe channel ni, pergilah subscribe, tekan butang subscribe sekarang. Mana tahu aku ada filem-filem yang best yang aku review, dia akan keluar dekat notification. Okay, kita akan review filem Ashfall sekarang. Tapi sebelum tu, kita intro dulu. Okay, intro Ashfall ni memang nampak macam sebuah filem bencana alam. Tapi aku rasa don't judge the book by the cover. Okay, dia macam mana nak cakap, dia macam feeling dia agak pelik lah kan. Okay, tak apa, sebelum tu dia macam ni lah. Cerita Ashfall ni berkisar pasal sebuah gunung berapi yang mana dilaporkan akan meletus, dan berkemungkinan dengan letusan terakhir gunung berapi ni, Korea Selatan dan Korea Utara memang akan hilang daripada muka bumi lah. Maksudnya akan lenyap. Okay, so the idea of this scientist ialah dia orang boleh pakai tenaga nuklear ataupun bom nuklear tu untuk pergi letupkan dekat bahagian satu kawasan gunung berapi tu. Dan dengan letupan yang dihasilkan oleh nuklear ni akan menghentikan gegaran tu, dan kemusnahan akan dapat dihentikan lah. Okay, so kisah dia ni berkisar pasal awal-awal tu dia kisah pasal ni lah, pasal bencana alam and so on, bla 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 bla. Tapi bila sampai ke tengah tu, rupa-rupanya kisah dia fokus pasal misal tu sendiri. Okay, misal tu macam mana dia orang bawa peledak nuklear tu demi untuk pergi ke satu tempat tu. Dan dalam perjalanan tu dia orang adalah cabaran di mana pihak Amerika Syarikat kacau operasi tu. Dan juga adalah kisah pasal satu watak daripada Korea Utara ni yang mana terpaksa diperlukan untuk membantu geng Korea Selatan ni. Okay, so cerita ni aku boleh sifatkan sebagai menarik. Okay, tapi apa yang tak bestnya ialah filem ni terlalu bercampur aduk. So benda-benda tu yang menjadikan Ashfall ni macam agak-agak macam terlalu banyak benda dia nak cerita. So benda tu jadi tak best lah. Dia macam filem ni duration 2 jam, dan aku tak faham lah, duration filem ni sangat-sangat panjang. Dan aku rasa agak kecewa lah. At least lah kalau 1 jam setengah, aku rasa filem ni lebih compact, dan plot filem ni berkenaan dengan gunung berapi tu lebih di fokus. Tapi bila sampai 2 jam, filem ni nak letak macam-macam elemen persahabatan antara Korea Utara, Korea Selatan, yang pada aku ibarat Pakistan dan India, which is one of the most aspect yang emotion lah dekat dalam filem ni. Dan selain tu adalah benda-benda yang pada aku tak perlu. Dan sampai satu bahagian dalam filem ni aku rasa macam depa ni dah lupa ke filem ni ialah filem pasal gunung berapi. Sebab dia punya pertengahan tu macam Depa lupa sat. Depa lupa sat pasal ini pasal gunung berapi. Lepas tu dia fokus pasal Amerika Syarikat attack depa, lepas tu kena lari daripada serangan Amerika Syarikat lah apa. And then gunung berapi tu hilang. Isu gunung berapi tu hilang buat sementara. Dan benda tu macam tak best lah. Sebab kita nak tonton filem ni untuk tengok dia punya bencana alam, dia punya kemusnahan itu, dan macam mana pihak Korea Selatan ni cuba untuk selesaikan isu gegaran ni. Tapi apa yang dipaparkan dalam filem ni, dekat pertengahan filem tu dia dah macam lari jauh. Dia dah macam pergi ke elemen persahabatan yang sepatutnya jadi elemen sisi, jadi elemen sidekick saja, elemen yang sampingan. Tapi dia dah jadi benda utama dekat pertengahan filem ni, dan gunung berapi tu dah jadi elemen tak penting lah. So benda tu jadi macam kurang menarik lah.
kan kurang menarik. Dan aku rasa benda tu yang merosakkan Ashfall, sebab tajuk filem ni ialah Ashfall dan bukannya pasal hubungan Korea Utara Korea Selatan. So diorang patut tahu kot apa yang diorang buat, dan sepatutnya filem Ashfall ni lebih bagus lah, dan bukannya hanya sekadar sebuah filem tentang dah macam filem The Rock. Tahu aku bila aku tengok macam okey, diorang perlukan seorang askar ni tahu selok-belok tempat tu. Tu cerita The Rock lah, yang lakonan, yang arahan Michael Bay tu, yang lakonan Nicolas Cage tu kan. Tak dinafikan yang sebenarnya filem ni ada visual yang cantik. Scene ke awal tu, kemusnahan dekat bandar tu memang mengingatkan aku kepada 2012 lah. Maksud aku, the visual is really great. The CGI memang sangat-sangat cun. Dan aku rasa ini adalah aspek yang diorang nak tunjuk lah, yang sebenarnya Korea ni bagus dalam bahagian-bahagian tersebut kan. Sebelum ni aku pernah tengok Along with the God tu, which is animasi dia punya CGI pun sangat-sangat padu. Dan Ashfall ni ialah percubaan diorang untuk buat filem bencana lah. Tapi aku tak tahu, mungkin diorang is not good at doing this kind of movie. So scene CGI tu memang nampak cun, especially dekat scene bridge dekat dalam pertengahan filem tu, waktu diorang lari dikejar oleh tentera Amerika tu. Lepas tu scene last sekali, especially dekat gunung berapi tu, aku boleh katakan elemen terpenting filem ni CGI memang cun. Cuma yang merosakkan filem ni ialah macam mana diorang fokus filem ni. Sebab macam aku cakap tadi, kelemahan ketara filem ni ialah filem ni berkisah pasal gunung berapi, tapi bila diorang keep on dah letak dengan pelbagai perencah, dengan kisah campur tangan Amerika Syarikat lah, lepas tu dengan persahabatan antara rakan Korea Utara Korea Selatan lah, apa semua. So benda tu macam terlalu banyak. Terlalu banyak. Dan pula duration masa filem ni ialah 2 jam. So 2 jam adalah terlalu panjang lah untuk sebuah filem yang aku rasa boleh diselesaikan dengan sangat-sangat ringkas. Sebab kita nak fokus kepada gunung berapi itu sendiri, dan bukannya kepada persahabatan tu. Kalau nak persahabatan, filem ni tajuk lain lah. Sebab ini adalah filem pasal gunung berapi. So gunung berapi itu yang jadi karakter utamanya, antagonis utamanya, dan bukannya kisah persahabatan antara Korea Utara Korea Selatan. Tapi aku rasa elemen Korea Utara Korea Selatan ni adalah propaganda aku rasa dalam filem ni. Sebab kita tahu dalam filem in real life pun, Korea Utara Korea Selatan pun adalah negara yang memang asing kan, memang asing, ada sejarah mereka sendiri. Dan kemasukan watak daripada Korea Utara dalam filem ni aku rasa menambah perisai lah, cantik lah dia punya feeling tu. Tapi macam aku cakap tadi, this film is not about that kind of relationship. Kita nak tengok pasal gunung berapi, kita nak tengok pasal bencana alam. So more CGI ataupun more story should focus on gunung berapi tu, dan bukannya kisah-kisah sampingan dia yang aku rasa perlu dikurangkan sikit lah kan. Okay, itu hanya pendapat aku lah, pendapat orang lain tak pasti. Okay, so aku tonton filem ni dekat mana? Aku tonton filem ni dekat View. Okay, View. So aku rasa itu sajalah pendapat aku berkenaan filem Ashfall. Okay, siapa yang nak tonton boleh tonton dekat View. Okay, so itu sahajalah. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.